Awak maybe kena remove Saya tak tahu kenapa. Dia suruh saya remove. Tapi nanti rejoin balik lah. Suruh dia rejoin balik. Okay, so back to the discussion. So, kalau saya pernah je buat terbalik macam ni. Dia tak kisah. Yang penting, you have to be consistent. Kalau awak kata mengalir macam ni, and awak kata ini adalah positif, then yang ni pun kena positif, yang ni kena lawan ni lah, which is negatif, kena negatif. Tu awak kena consistent. So, kalau ada circuit ni, campur circuit ni, campur circuit ni, campur pula circuit ni lagi. So, semua tu kena consistent. So, kalau awak buat sini macam ni, yang ini pun kena macam ni lah. Kena macam ni, kena macam ni. Baru dia stabil. Tapi kalau awak tiba-tiba sini macam ni, lepas tu sini macam ni pula, sini macam ni, pening lah. Confirm lah awak takkan dapat jawapan yang dia nak. So, kalau awak pening tak nak fikir banyak-banyak, buat je ikut standard yang dia dalam contoh ni, which is from the left to the right, rolling to the right. Okay, so dalam standard kalau dia mengalir macam ni, dia mengalir ke kanan, so negatif akan sentiasa bergerak ke positif. So awak boleh imagine air tu mengalir macam ni lah, mengalir macam ni, masuk resistor V2, R2, masuk R3, masuk V4, masuk V5. Awak bayangkan dia mengalir macam tu. Air tu current kita assume lepas ni moving forward, kalau saya cakap air tu current lah. Okay, dia kata voltage rise, tapi kenapa negatif? Negatif sebab memang convention dia gunalah. There's no such thing. There is no up to you nak guna positif ke negatif, sebab ultimately kalau awak guna ni positif, ini akan jadi negatif, ini akan jadi negatif, ini akan jadi positif, ini akan jadi negatif. So dia akan timbal balik. Yang penting be consistent. Jangan kata positif arah ni, tiba-tiba arah yang sama pun awak kata pula negatif. Tu je isu dia. So jangan be consistent lah. So dia kata dalam convention ni ini adalah negatif. Yang V1 ni adalah negatif, tapi awak sebenarnya boleh je positif. There's no rule saying that yang awak tak boleh kata dia positif provided yang lain tu awak kena ikut lah. Okay, then negative voltage rise, negative voltage. Okay, saya back balik. Dia kata rise, tapi kenapa negatif? Rise ni is more towards nak menunjukkan dia naik atas pada kosong. Sebab apa? Okay, mula katakan circuit start dengan kosong, lalu V1 5 volt. So dia naik 5 volt. So 5 volt positif lah sebab di atas kosong. Tapi yang negatif kat sini ni is more towards polarity yang awak analisis circuit tu yang determine. So kalau awak yang nak analisis dia, nak ikut contoh, nak senang tak nak pening kepala, ikut je. Then awak kena tahu yang ini adalah polarity voltage tu yang awak decide yang the circuit analysis tu decide. Bukannya convention, bukannya sebab voltage rise, bukannya sebab arah aliran. Ini memang actually is part of arah aliran, tapi it's up to you to determine positif atau negatif yang mula-mula ni. So kalau mula-mula negatif, then yang berlawanan dengan dia akan jadi positif lah. Okay. Okay, so kita moving on. Okay, dia kata negative voltage untuk yang starting, even though arah aliran dia adalah negatif ke positif, dah betul. Dan dia jumpa V2. V2 ni, dia punya depan adalah positif, berlawan dengan polarity V1. That means kalau awak imaginekan magnet, positif jumpa positif, apa dia buat? Dia akan tolak between each other. North, kalau magnet, dia panggil north dengan south kan, N dengan N. So kalau N dengan N berjumpa, confirm dia akan tolak. So tolak tu bukan maksudnya dia tak jalan, dia akan jalan. Cuma polarity tu akan berubah. Sebab dia nak juga yang south. So kita assume kalau sini negatif, dia akan berlawan dengan yang asal itu. So dia akan jadi positif lah. Dia lawankan polarity dia. So dia jadi positif. So negative voltage, positive voltage, even though voltage drop berlaku, voltage drop sebab apa voltage drop? Current lalu sini, kan V equals to IR. So bila current lalu dekat R2 akan terhasil voltage yang dikonsume oleh resistor V2 R2 ni. So R2 V2. Sebab apa? V2 hanya applicable dekat kawasan ni saja.
Sebab yang dia ni resistor R2 ni consume current tu. So boleh dapat V2 lah. So V2 tolak V1 akan V1 katakan 5 volt, V2 ni katakanlah 2 volt sebab resistance tu. So 5 tolak 2, 3 volt lah dia punya voltage drop yang berlaku, yang boleh dipakai untuk the rest of the circuit. Yang ni. Okay. So voltage drop berlaku sebab V2 R2 consume current yang berlalu kat situ. And then dia jumpa pula R3 kat sini. R3 saya tak tulis ni R2 ni R2 okey. Ni R3 current lalu dekat R3 ni pun IR juga. So V3 sama dengan IR3. So berlaku voltage drop dekat V3 ni. Yang mana tadi dah tinggal 3 volt, katakan voltage drop kat sini 1 volt. So 3 tolak 1 tinggallah balance 2 volt untuk dipakai oleh V4 dengan V5. Okey. Untuk elemen seterusnya lah, bukan V4, V5 tapi elemen seterusnya. So current teruskan lagi perjalanan, and then one more thing, dia R3 ni sama polarity dia dengan V2, dia berlawanan dengan V1. So lawan, positif jumpa positif, dia tak nak, dia bukan dia tak ada preference on the same gender. So dia tukar gender dia, so jadilah positive volt. So positif, negatif. So dia still ada lebih lagi, kita apa? And then kali ni dia jumpa pula voltage supply, tambah pula dia punya energy dia, power dia dengan satu lagi bateri. Kita assume lah ni bateri V ni, tapi kalau simbol macam ni bukan bateri. Bateri simbol dia selalu macam ni. Ni positif, ni negatif, ni positif, ni negatif. Tapi yang ini lebih kepada power supply lah, yang awak lekat kat dinding tu. Ni power supply simbol lah ni, yang V1 dengan V4 ni. Okay, then dia kata dia jumpa pula V4 and then polarity dia sama pula dengan V1. Sebab apa? Positif jumpa negatif dulu. So positif jumpa negatif, dia tertarik lah. So bila tertarik, dia tambahkan voltage. So kalau voltage asal tu adalah negatif, yang dia jumpa negatif, so negatif jumpa negatif, akan jadi negatif yang lebih besar lah. V1 tolak V4. So awak punya voltage rise tu increase. And then the next one dia jumpa pula V5, yang mana V5 ni berlaku voltage drop. Sebab apa? Ni positive polarity. So bayangkan, okay, ni positif jumpa positif, dia berlawanan, dia tak suka between each other, dia tukar polarity. So kalau sini negatif, ini akan jadi positive volt. So itu cara kita nak tengok circuit kalau boleh nak simplifikan circuit, ikut rule KVL ni, macam itulah. Kita buat satu aliran and then kita tengok current tu mengalir macam mana, polarity dia, and then you can get this equation. So kalau kita tulis balik dalam bentuk satu sentence yang sama, ikutkan rumus KVL, dia kata equals to kosong, kita buatlah equals to kosong macam ni. Okay. So first negatif tambah V2 tambah V3 sebab positif, tolak V4 sebab dia sama polarity, so ikut tolak, tambah berapa ni? V5 sebab dia lawan arah, so dia positif V4. So kalau kita susun ikut sign ni, positif sebelah kanan, sebelah kiri, negatif sebelah kanan. So bila negatif cross the equal, persamaan serentak kita belajar dulu di mathematics mod dulu. Any negative symbol cross the equal sign will be converted into positive numbers lah kan. So sebab tu awak nampak V2 tambah V3 tambah V5 sama dengan V1 tambah V4. Okay. Dan kita tengok lagi another sample. So yang ini open circuit, so tak jadi, tak payah tengok. Yang open circuit yang ini dengan yang ini tak payah tengok. Kita tengok yang closed circuit, which is this one and this one. Ini sebenarnya bukan open circuit. Okay, nanti kalau awak as we go along, you will come across benda yang macam ni. Dan benda macam ni. Tak semestinya kalau open macam ni tak ada power supply, especially kalau dia belah kiri atau kanan yang hujung sekali. Sebab kadang-kadang tu dia akan letak macam ni, and then tiba-tiba ada positif VS, negatif. So maknanya dia bukan nak kata open, maksudnya dia connected to the wall socket ke apa ke. So end up nampak macam dia open, tapi sebenarnya it's circuit tu operational lah, bukannya open circuit. Okay, so kita tengok yang loop ni. Kalau tengok loop ni, dia kata dia nak ikut arah ni. So kalau awak tak nak pening kepala, ikut convention yang contoh yang ni tadi.
So awak assume ni adalah negatif V1, and then bila dia jumpa polariti yang berlawanan, dia akan jadi berlawan. So kalau tadi negatif, dia akan jadi positif. V2 sama dengan kosong. And then tengok the next one, V3. So kita ikut convention tadi yang kalau dia negatif positif, arah yang ikut arah aliran tu dia akan jadi negatif V2. Jumpa pula V3 berlawanan polariti. So kita lawan, kalau tadi start negatif, kita jadi positif V3. And then KVL kata summation will be equals to 0. Okay. So again, kita buat persamaan serentak. Mana yang negatif, kita crosskan the positive equation. Mana yang negatif, kita crosskan positive equation. Kita dapat this equation. So V1 equals to V2, V2 equals to V3. Kat sini, kita boleh take away yang kata any parallel voltages dalam parallel maksudnya dia berkongsi dua node Yang ini kongsi satu node kat sini, yang bawah ni kongsi satu node kat sini. So parallel lah ni. So kita boleh cakap any parallel circuit, dia punya voltages across parallel tu sama. Maksudnya kalau sini, saya padam ini. Ini V1 akan always be equals to V2 and V1 juga akan sama dengan V3. Even though dia cross satu lagi branch, tapi sebab dia parallel dia still berkongsi ni. Semua ni equals to each other. In fact, kalau awak buang V2 ni pun, V1 masih lagi sama dengan V3. Sebab dia parallel tu rule dia. So, dia punya takeaway ada dua. Is that the first one? Inilah, apa nama? Closed circuit. Kalau closed circuit, voltages yang in series lah, senang cerita kot. Voltages yang in series will always equals to 0. Bukan in series. The sum of all voltages dalam closed circuit will always equals to 0. Ya, tu memang kena ingat. And then bila disebabkan itu secara tak langsung, any kind of parallel voltages, macam V1 ni berkongsi dua node. Ingat parallel berkongsi dua node, bukan satu node. Kalau series satu node macam ni. Saya refresh balik sebab korang baru dulu kan. Ni satu node dia kongsi satu node. Yang ni dia tak ada kongsi, dia kongsi dengan orang lain. Ya, tapi yang satu kaki ni dia kongsi dengan yang sebelahnya. Ni series. Maksudnya ni series, ini pun series. And so this one pun sama series semua the whole thing. Okay, so kalau parallel dua node, so any voltages, any elements that is in parallel, that element has the same voltages disebabkan rumus KVL ni. Yang ni awak terima je dulu, tak apa, jangan pening-pening. Kalau saya salah cerita ke, saya membimbing banyak sangat ke, sabar dulu. Bertenang dulu, jangan nak marah-marah saya. Relax dulu. Kita tengok exercise lepas ni. Okay, ada soalan so far? Yang teori ni, just to be safe. Tak ada Tak ada. Alright, so kalau tak ada, kita tengok the next one, which is apa yang kita boleh buat, contoh untuk kiraan untuk menggunakan Kirchhoff law ni, KVL lah specifically. Okay, so dia kata find current I by applying KVL equation for the circuit figure below. Okay, kita ada VA, kita ada R1, kita ada VB, kita ada R2, kita ada R3. Okay, ni this is another take. Saya panggil VA, tapi kenapa saya tak panggil ni V1? Sebab kalau nampak simbol ni adalah simbol resistor. So saya panggil R1 lah. Kalau ni simbol sebab power supply, so saya panggil VB, boleh panggil VB. Ni sama resistor, so saya tak panggil V2, saya panggil R2. So kita tengok elemen bukan kita tengok simbol tu sahaja. Okay, so kalau tengok arah aliran ni, dia still buat negatif positif kat sini. So ni negatif VA lah And then V1 ni dia berlawanan dengan VA, dia tak nak kawan dengan VA, so dia tukar dia punya mazhab, dia tukar jadi positif V1. So VB pun dia melawan juga dengan VA, so dia tak nak sekawan dengan VA, so kita buat positif VB. Dia join mazhab satu lagi, mazhab positif. Yang V2 ni pun dia melawan juga dengan VA. Ramai orang tak suka VA ni. So dia pun tukar mazhab, dia pun jadi positif V2.
R3 dia pun melawan juga. So V3 pun mazhab lain juga. So kalau kita susun semua ni, negatif VA tambah V1, this one, tambah VB, this one, tambah V2, this one. Tak tahu awak nampak pen saya ke tak ni. Tambah V3, this one. So all in all, circle yang dalam circle, complete circle will always equals to 0 as per KVL cakap lah. So sebab tu ada equals to 0. And then kita nak cari I, so kita kena keluar, sebab ni semua V ni. Kita nak dalam bentuk I. So kita manipulate V equals to IR. So kalau kita nak cari V1, kita kena guna R1 lah. I ni maintain sama sebab I yang mengalir dalam satu circuit yang series adalah I yang sama. Air yang mengalir dalam ni adalah air yang sama dari sungai yang sama. Dia punya bank tu je yang berbeza. Dia punya batu, dia punya tu je yang berbeza. Tapi air tu masih air sungai yang sama. Yang saya cerita sebelum ni lah . So kalau kita nak cari V2, sama dengan I yang sama. Tak perlu nak bezakan. Kali dengan R2. V3 pun sama lah. In that sense, V3 sama dengan I, sama dengan R3. Yang berubah hanya batu dia je. Bank dia je. Which is R lah. R1, R2, R3. So tahu equation ni, this one, and this one. Kita boleh susun yang persamaan serentak ni, negatif ni pindahkan ke sana. So awak akan dapat V1 tambah V2 tambah V3 tambah VB sama dengan V1. Tapi sebab kita dah keluarkan R apa semua ni, kita boleh buat V1 pula, VA. So kita boleh buat, okay, VB kita tak ada, VB ni ada power supply, so tak ada R. So kita boleh letak sini lah. VA tolak VB. And then kita keluarkan yang R semua ni, sebab I masih sama. I adalah I yang sama mengalir, air sungai yang sama mengalir. So kita buat adalah R1 tambah R2 tambah R3. And then, sorry, ni sama dengan. So, tu yang kita dapat yang ni lah. VA sama dengan VB, VA tolak VB sama dengan I, R1 tambah R2, R3 kali dengan I. So, kalau kita nak cari I, sebab kita memang soalan dia suruh cari I, so, ni pergi je lah sini. So, bahagikan. VA tolak VB, bahagi R1 tambah R2 tambah R3. Okay, saya contoh ni nampak kelang kabut, so saya padam balik. Saya pakai ni je lah. Okay. So, itu adalah rumus yang memang awak akan pakai, VA tolak VB bagi R1, R2, R3. Dia bukan rumus yang awak akan bawa sampai bila-bila, tak. Tapi konsep dia tu awak akan pakai untuk circuit yang bila awak dah simplify. Nanti awak akan tengok saat kita dalam example tu, kita ada circuit macam ni. Macam ni. Tu ada pula macam ni. Tu ada pula yang sebelah sini pula. Pening jadinya. Tu ada pula sebelah sini pula jadinya. Resistor ke current ke apa inductor ke apa macam ni. So awak boleh buat is awak tengok mana yang series, mana yang parallel, simplifikan, mana series, mana parallel, simplifikan sampai satu masa tu awak dapat macam ni. R total, V in, I ni pun akan jadi I total. So samalah I total ni dengan yang ni bila dia jadi satu circuit yang series. Ini nanti kita tengok example nanti. Okay, so yang ini dia just apa yang awak patut take away, apa yang ditunjuk ni is that cara macam mana dia gunakan V equals to IR. Mula-mula dia keluarkan equation ni untuk follow the KVL punya rule tu. Lepas tu dia guna pula V equals to IR untuk solvekan I. Nampak? KVL sebenarnya untuk voltage je. Tapi somehow kita boleh solvekan current dengan menggunakan voltage tu. Information voltage. And of course, circuit simplification lah. Kalau ada soalan, boleh cakap boleh tanda angkat tangan kat situ, boleh. Yeah? Soalan dekat chat je. Dekat chat. Okay, yang VA tu memang kena negatif ke tak semestinya. Ada chance tak dia kena jadi positif? Ada. Circuit yang macam ni, tak semestinya negatif. Dia depends on polarity. Kalau awak kata ini adalah, let's say, dia keluar macam ni pula. Sorry. Negatif, positif. Yang ini negatif, positif. Ini, okay, kita maintainkan. Ini negatif, positif. Ini negatif, positif.
So bila dia tukar polarity, ini positif yang sama, polarity sama, saya guna pening ni. Yep. Negatif, positif, macam ni. So katakan macam ni, so ini akan jadi positif VA, ini akan jadi positif V1, ini akan jadi negatif VB, ini akan jadi apa nama, positif V2, ini akan jadi, nah ni kalau maintain jadi negatif V3 lah. Tak semestinya. Circuit tu, it depends on you. As long as dia functional, boleh achieve apa yang awak nak, tak semestinya power supply yang dekat sini is a negative or positive value. It's up to the designer, circuit designer. Manalah tahu dia memang nak letak voltage source dekat sini, ke VB tu, itu adalah voltage source dia. So, up to him or her lah, nak buat circuit macam mana. Okay. Cuma untuk analisis ni memudahkan awak, tak payah pening-pening kepala polarity tu, ikut je lah convention. Dia kata kalau power supply letak belah kiri. Memang typically kalau orang buat circuit pun memang dia dah terbiasa daripada kecil belajar circuit ni letak power supply belah kiri. So dia akan typically memang akan letak sebelah kiri ni lah. Tapi jangan pula terkejut kalau tiba-tiba soalan tu keluar. Okay, ni V in. Macam saya cakap tadi. Sebelah sini ada pula satu resistor, satu lagi ni. VS. Positif, negatif, positif, negatif. Ada V in, ada VS. Ini saya tak sure. Rasanya awak pun ada juga belajar ni nanti. Bukan belajar lah, ada juga soalan ni keluar nanti. So VS is power supply daripada wall socket. V ini maybe some other power supply daripada bateri ke, daripada ini kind of other sources lah, tapi boleh juga dikira sebagai your power supply yang akan contribute to your circuit. So polarity ni terpulang. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif depending on the circuit lah. Boleh je awak nak letak voltage supply kat sini. Awak bayangkan awak punya ni lah, awak punya toys yang kecil-kecil dulu, kalau ada pakai bateri tu, suka hati bapak dia lah nak letak bateri kat mana? Atas kereta tu ke, bawah kereta ke, belakang kat buntut kereta tu ke, kat depan kereta ke, it's up to him or her. Yang penting, circuit tu complete. And you know how polarity tu works. Dia bergantung pada polarity bukan bergantung kepada position voltage supply tu dia letak mana dekat dalam circuit. But that's a good question, basic question yang semua orang sepatutnya aware lah. Saya memang suka soalan-soalan basic macam ni sebab first saya boleh jawab. Second is semua orang boleh pegang yang basic. Yang basic tu selalu orang suka pandang rendah, dia tak nak jaga. Tak nak tengok. Alright. Kalau tak ada soalan lain, kita proceed kepada another example of KVL. So dia kata kat sini use KVL to obtain V1, V2 and V3. Okay, so macam ni dia kata dia nak V1, V2, V3, so direct lah, tak payah pakai V equals to IR sebab KVL memang akan produce V voltage. So kita boleh buatlah terus. Ni the first exploration into multiple circuit simplification. Okay, so kita saya punya ada kotor. Okay. So kita buat macam tadi, kita buat looping satu, kita boleh kata I1 lah. Looping 2, I2, looping 3, I3. Ni saya lupa tu. Looping ni sebenarnya current bukan voltage. Bila kita buat looping ni is actually current. Sebab apa? Air mengalir. So air yang mengalir tu kita buat looping. Kalau voltage saya nak kata air tak boleh pula. Tapi tak apa, kita settlekan ini dulu. Nanti saya bagi example yang okay, tak apa. So air mengalir dalam circuit ni adalah I1. Air mengalir dalam circuit ni I2. Ini tak semestinya I1, I2 ni terpulang pada kita lah. Pulang kepada saya lah nak kata I1, I2 ke apa ke. Tapi untuk memudahkan kita nampak, kita panggil yang the first one is I1. The second one I2 dekat atas ni. And the sekejap yang last kali ni I3. Okay, so kita tengok the first one I1 ni dia kata negatif, macam ni negatif positif. So ini the same thing macam tu, mudahlah kerja kita. Dia tak buat pening-pening kepada kita. So kita taruh sini negatif 20 volt. So dia tak bagi V2, V3, kita pakai je terus. Lepas tu yang ini dia ikut polarity, so kita ikutlah negatif 25 volt. Saya tulis cantik-cantik. Saya ni memang macam ni. Conteng dulu baru tahu serabut dia.
Okay, kita buat I1, kita tengok I loop I1. Ini selalu steps yang beginner selalu start lah. Tulis step 1, loop I1. Negatif 20 volt, negatif 25 volt sebab dia sama polarity. And then lawan polarity. Okay, yang loop ni, yang ni je, yang atas ni jangan fikir lagi. Kita tengok yang bawah ni dulu, yang ini saja dulu. Yang berlaku dalam peta ni. So negatif 20 volt, negatif 25 volt, and then dia jumpa pula positif 10 volt. Positif. Dia jumpa pula positif lawan arus. So kalau tadi negatif, arus yang sama. So lawan arus, dia melawan arus tu, kita taruh positif 10 volt. And then dia tak pergi ke V2, dia pergi ke V1 dulu. Sebab kita hanya tengok yang peta ni saja. So jumpa V1 pun melawan arus juga. Degil. Tak nak ikut mazhab. So kita buat positif V1. And then KVL kata, dalam satu complete circuit akan menjadi kosong. Okay, then saya haus sekejap saya minum air. Saya memang tak suka bercakap. Boleh cakap mulut tu kering rasa. Tapi lecturer kan macam mana. Okay, so kalau kita susun positif negatif to one side compared to each other, ataupun kita terus solvekan sebab ni dah nombor kan, 25, 10 ni, settlekan je lah terus. Buat apa nak susah-susah pening kepala. So kita susun negatif 20 tolak negatif 25 akan jadi negatif 45 tambah 10, so negatif 35 volt tambah V1 sama dengan kosong. So kalau kita susun balik, V1 sama dengan 35 volt. Dah jawab terus. Mudah cerita. Hidup tak semudah ni Okay, dan kita tengok loop 2. Loop 2 pula. Loop 2 kata, dan kita tengok, ni saya padam dulu. Okay. Loop 2, kita start lah contohnya dengan 10 volt dulu. So 10 volt, polarity dia negatif ke positif, ikut arah arus I2. So that means kita boleh ikut je contoh sebelum ni, tak nak pening kepala. Kita kata negatif 10 volt. Contoh sebelum ni negatif positif dekat VA ni diikut arah aliran I. So ini akan jadi negatif VA. Sama juga macam ni. Oh, cantiknya saya conteng. Padam. Okay. So negatif positif ikut arah aliran ni. So sebab tu VI, V1 jadi VI ke V1 tu? V1 jadi negatif. So kita ikut je convention tu. Ni. So negatif positif ikut arah aliran I2. Kenapa saya kata ikut arah aliran? Negatif lari ke positif. Dia akan bergerak macam ni. So diikutlah arah aliran I2 ni. Okay. Saya refresh balik yang basic ni. So negatif 10 volt and then positif 15 volt dia melawan. Dia jumpa ni maknanya arah aliran dia macam ni. Negatif ke positif. So dia melawan, dia buka mazhab baru. So kita boleh kata dia kalau tadi positif dia mazhab berlawanan, so negatif positif lah kalau tadi negatif. 10 lah ni. Sorry. 15 positif 15 volt. And then sampai ke bawah ni dia akan berjumpa dengan V2 yang mana diikut arah aliran negatif ke positif macam ni I2. So kita tolakkanlah V2. And since circuit ni hanya melibatkan 3 elemen ni saja, so kita boleh kata dia sama dengan kosong untuk follow KVL punya theory. Okay. So kalau kita settlekan ini 10 volt dan 15 volt ni, kita akan dapat baki 5 volt tolak V2 sama dengan kosong. Lepas tu kita buat persamaan serentak, kita akan dapat V2 sama dengan 5 volt lah. Dah settle hal V2. Okay, so kita padam, tak nak pening kepala. Saya memang ada masalah dengan OCD sikit bab kekemasan ni. So saya suka kemas baru saya conteng. Alright, so kita tengok yang I3 last. I3 loop I3 sama dengan okay, first kita tengok daripada yang paling kiri sekali, V1 pun ikut convention, arah aliran dia sama dengan arah aliran I3. So kita kata V1 adalah negatif V1. And then positif V2, V2 ni dia berlawanan arus, negatif ke positif dia arah sini. Dia buka mazhab baru. So kalau tadi negatif, dia berlawanan akan jadi positif lah V2. V3 ikut pula V2, dia pun suka kat V2, dia tak nak ikut V1, so dia pun positif lah sebab dia berlawanan arus negatif ke positif. So kalau nampak dia berlawanan arus dengan I3, V3. So kalau kita ikut KVL, dia kata sama dengan kosong.
Total circuit, incomplete circuit akan equals to kosong. So, kita tahu daripada atas V1 adalah negatif, adalah 35 volt, and since polarity adalah negatif, so negatif 35 volt tambah V2 kita tahu dia 5 volt, and then polarity dia positif, so kita buat 5 volt lah kat sini, tambah V3 sama dengan kosong. So negatif 35 tambah 5 akan jadi negatif 30 volt. So kalau kita susun tu, V3 akan jadi 30 volt. Senang kan? Sebab ni dia minta V. Dia tak minta I, dia tak minta power, dia tak minta macam-macam lagi. And then tak perlu simplification. So mudahlah ceritanya. Okay. Ada yang tak clear? Ada yang nak saya repeat mana-mana part? Tak ada, saya clear je. Okay. Moving on. Good. Now kita tengok current law pula. KCL. Tadi KVL, voltage. V yang tengah-tengah tu voltage. And KCL, C yang tengah-tengah tu adalah current. So kita tengok dia punya definition dulu. KCL kata any algebraic sum of current entering or leaving a node or a closed boundary is zero. Apa benda ni merepek ni bahasa English ni? Kita tak faham. Kita orang Jawa. Kita tengok apa dia kata. Kita akan tengok node. Kalau KCL, kalau KVL tadi kita bukan tengok node, kita tengok series. Bukan series, apa nama? Element, branch. Kalau KVL, kita tengok elemen. Elemen ataupun branch lah. Kalau KCL, kita tengok node. Node tu, titik tengah ni. Apa-apa yang masuk akan sama dengan apa yang keluar. Total yang masuk akan sama dengan total yang keluar. Ini kalau saya belajar subjek mechanical time dulu, saya ingat lagi. Heat transfer tak silap saya. Pasal motor ke pasal apa dah. Minyak, oksigen yang masuk akan keluar benda yang sama juga. Sama ada tenaga tu akan sama juga. Tenaga yang masuk akan sama dengan tenaga yang keluar. Cuma dia berubah bentuk. Fizik kata bukan kita yang kata. Fizik ni adalah kita punya, orang kata the real OG dah. Gangster paling utama sekali lah. Kita kena ikut cakap OG. OG kata, bukan Fauzi Ahmad Daud OG original gangster dia kata energi takkan hilang. Energi takkan hilang dalam dunia ni, dia cuma hanya berubah bentuk. So kalau awak masukkan minyak dalam kereta, minyak tu akan di-convert menjadi kinetic energy, exhaust carbon monoxide yang keluar daripada exhaust awak tu, and also other kind of energy, aircon lah, heat. So dia akan berubah energy. Tapi kalau awak measure molekul itu, elemen dalam tu adalah akan sama je between semua tu. Maksudnya kalau 5 atom masuk, 5 atom juga akan keluar. So samalah macam ni. Air yang masuk, kalau awak bayangkan apa nama aquarium, kalau awak masukkan air tu dalam tu katakan 5 ml, yang akan ada dalam tu kalau keluar daripada tangki aquarium tu pun is equals to 5 ml sampai dia kering. Cuma akan ada yang lebihan-lebihan tu yang melekat kat dinding ke, tak meruap ke. Tapi at the end of it, kalau awak kira atom akan equals to each other. So samalah case macam ni. Maksudnya macam ni lah. I1 ni masuk, I3 ni masuk. I4 pun masuk. Yang keluar, yang arrow dia keluar macam ni. I2, I5. Arrow ni nanti soalan akan tunjuk lah kalau dia nak suruh awak buat KCL. So you don't have to worry. Cuma apa dia nak kata, yang masuk adalah akan at the very end equal to yang coming out. So kalau kita dah faham yang tu, kita tengok. Dia kata current enters positive. Ni mudah sikit lah. Current leave negative. And KCL kata enter sama dengan leave. Ini dia lagging sikit lah kalau saya punya tu. Saya duduk tengok iPad saya, laju je. Sorry lah Okay, so kalau kita tengok yang contoh figure 1 ni, kita boleh susun balik. Yang masuk dia kata positif, so I1 positif. Yang keluar negatif, so I2 keluar, so negatif. I3 masuk, so positif. I4 pun masuk, positif juga. I5 keluar, so negatif. And at the end of it, the total sum of keluar dan masuk akan equals to 0.
akan 0. Sum of current leaving and entering will a node is 0. So kita buat equals to 0. Samalah. Okay. So kalau kita buat persamaan serentak, yang mana positif kita letak on one side, negatif on the other side. So kita akan kata I1 tambah I3 tambah I4 akan equals to I2 tambah I5. Ini jangan argue, ambil je dulu. Kalau dia suruh pakai KCL, buat je sama dengan 0. Jangan awak fikir secara logik, takkanlah 5M lalu tiba-tiba yang pakai 1M je, tiba-tiba kita kata sama dengan 0. Itu jangan fikir lagi. Kalau saya selalu fikir macam tu, saya selalu tertinggal dalam kelas tu. So for me, my lesson learn, terima dulu, which is still hard for me to do, but terima je dulu for now, sebab kita akan try buat contoh awak punya test nanti pun akan based on that lah, KCL dan KVL. Okay, so mathematically, current sum akan jadi sama dengan kosong, tak ada apa lah ni. So, what can you take from this? First, masuk akan sama dengan keluar, and the sum at one node akan always equals to 0. Dua tu Okay, dan kita tengok contoh. With KCL, it is obvious that elements in series carry the same current value. Ini yang saya cakap tadi tu. Air yang mengalir dalam sungai adalah air yang sama, provided tak ada branch, dia tak branch out ke tempat lain. So ni sungai yang sama, series series sebab satu elemen ni berjumpa dengan satu elemen pada satu node saja, dia tak kongsi dua node. So R1 jumpa R2 hanya dekat satu node ni saja, so dia series dengan R1 dan R2. At the same time, R2 pun berkongsi satu node saja dengan R3, so dia berseries lah dengan R3. So since dia bersiri, tak ada branch lain, branch tu maksudnya kat sini tiba-tiba ada pula satu branch kat sini, dan yang ini tak boleh. I1 takkan sama dengan I2. In fact, I1 adalah sum of I berapa ni, katakan IN tambah I2 tambah I3. Actually bukan IN ni, I2 I3 ni actually I yang sama lah, I series. IS ni dan IN takkan sama sebab dia bergantung pada elemen berapa banyak pakai, tapi I1 kita boleh kata, ini saya dah ke depan ni, tapi just some brief, I1 tambah dengan sama dengan IS tambah IN. Ni kalau ada branch. Tapi since series tak ada IN ni, so kita boleh kata I1 sama dengan I2 tambah dengan I3, sama dengan I3. So air yang mengalir dalam sungai ni adalah air yang sama sebab dia tak terpecah pada dua. Okay, current is air sungai ya. So the things yang awak boleh take daripada this statement is that current in series can be considered as same value lah, sebab air sungai tu mengalir air sungai yang sama. Okay, ni contoh. Okay, ni dia berkongsi dua node. Untuk R 2 ohm ni, 3 ohm dengan 2M ni, dia berkongsi dua node yang sama. So that means dia adalah parallel between each other. So kalau awak kata tengok KVL tadi, voltage drop dekat sini akan berlaku, voltage drop dekat sini berlaku, and any kind of voltage drop dekat sini akan equals to each other. Actually bukan voltage drop, voltage potential. Voltage potential tu dia boleh jadi, sebab apa kita kata potential? Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif, kita tak tahu. Exact amount pun kita tak tahu, dia boleh up, dia boleh down. Tapi yang pastinya potential, dia boleh achieve this value. Potential kan, kita punya potensi. So potential will be the same across the parallel. And then series yang sample ni sebenarnya dia nak tunjuk parallel ni, bukan series ni. Okay, series. So series, inilah. Ini series dengan yang ini, tapi yang ini tak series dengan yang 2 ohm, 3 ohm dengan 2M ni. Dia tak series Yang ini parallel ni. So, kalau awak nak buat, awak kena buat voltage, circuit simplification menggunakan resistance in parallel. Tapi disebabkan ada 2M ni, tu ada cara lain lah. Tapi kita tak perlu nak ni sangat kot. Saya tak boleh nak cerita kot. Anyhow, ini current 2M. 2M ni current supply Saya padam, kasih nampak clear sikit. Okay, 2M ni current supply So current supply maknanya current dia mengalir macam ni, current dia mengalir macam ni,
Current dia mengalir ke sini. So current dia mengalir macam ni. So kalau awak nak simplifykan circuit ni a bit susah sebab ada ini, and then awak parallel kan pun boleh yang ni je. So saya tak tahu kenapa dia letak sini. This is actually is a bad example sebab current dia takkan sama in parallel. In parallel dia akan berlainan sebab kat sini awak bayangkan air mengalir kat sini. Lepas tu ada pula cabang satu sini, cabang satu sini. Of course air yang mengalir ni kena pecah. IS lah for example, air sungai. Air sungai kat sini akan pecah. Satu kecil ke besar tak tahu, terpulang. IS1. Ini IS2. Awak bayangkan sungai lah. Jumpa cabang dua, pecahlah dia. Satu pergi kiri, satu pergi kanan for example. So, I don't think this is a good example. Maybe sebab dia nak tunjuk, this is how current will not be the same value. Sebab dia in parallel. Okay. So, in this case, this is not current in series. Sorry. Apa benda tadi keluar tu? Okay. So in this case, current is not having the same value sebab dia banyak branch. So dia kena pecah dua. Right, moving on, nak kasih nampak, kita tengok example 1. Ni seronok sikit. So macam mana nak buat ni? First thing first, sebab dia kata KCL je, dalam otak awak, dengar dia KCL, dengar think of kurma, think of user tayub, think of KCL, think of node, think of KVL, think of branch or element. Okay, so kalau KCL, tengok titik ni lah, node, katalah ni A, ni B, and yang bawah ni terpulang. Sebab kalau awak tengok dia sama je, awak boleh bayangkan satu node tengah-tengah ni. Tapi saya letaklah sini C. Kalau tak percaya, kita letaklah sini D. Saya punya teori, hipotesis saya kata, C dengan D ni sama. Okay, kita tengok. Betul tak? Ke saya tipu awak je ni? Saya ni kecil-kecil dulu, orang nyaris panggil saya Al-Amin. Sebab tak pernah tipu. So kita tengok, saya dah berjaya pecah ke tak? Okay, so kita tengok node A. Dia kata node A, tipu ya. Memang saya tak ada siapa pernah panggil saya Al-Amin. Okay, so node A dia kata yang masuk dengan yang keluar. So yang keluar adalah 10M, yang masuk adalah I1, yang keluar adalah, saya tak enable do not disturb. Sekejap saya enable do not disturb sekejap. Alright. Okay, I1 masuk, 2M keluar, 1M masuk. Nampak macam mana saya buat? Saya tengok daripada segi node. Mana line-line yang connected, mana branch yang connected to the node tu, saya tengok apa yang masuk, apa yang keluar. Samalah macam ni. So kalau node A ni, yang masuk adalah I1. So dia kata kalau masuk positif. So I1 positif. And then satu lagi yang masuk 1M. So kita buat positif 1M. Ini terpulang pada awak lah nak letak 10M dulu, 2M dulu ke apa. Up to you. But for me saya suka yang masuk dulu. And then dia kata yang keluar negatif. So negatif 10M sebab 10M keluar. 2M keluar pun 2M keluar. Apa saya cakap 2M keluar, 2M keluar. 2M keluar. So that means dia negatif lah. Okay. And then KCL kata the sum of it yang masuk dan keluar dekat node akan equals to 0. So kalau kita solvekan equation ni, I1 sama dengan 1 tolak 10 negatif 9. Negatif 9 tolak 2 jadi negatif 11. Negatif 11 bawa ke sebelah sebab persamaan serentak. So awak dapat I1 11M. Betul ke saya kira ni? 10 tolak 1, 9, 12 lah. 12 tolak 1, 11 lah. Betul lah. Saya tambah tolak memang slow sikit. Saya tak tahu kenapa. Okay, so A. Then kita tengok B. Node B, dia kata yang masuk adalah 2M. Yang saya patut yang A yang takut dia keliru. Biarlah. Okay, so yang masuk 2M, yang masuk 3M, yang keluar 1 I2, yang keluar I1M. Okay, so tengok B. Kita tengok yang masuk dulu. Yang masuk adalah 2M campur 3M. Ada lagi tak yang masuk? Tak ada. Okay, yang keluar 1M and then I2. So keluar negatif. And then the sum of all
current entering and exiting the node will be equals to 0. So keluar sama dengan 0 lah. So kalau kita tambah settlekan the equation 2 tambah 3 5M, tolak 1 4M, tolak I2. So buat persamaan serentak, I2 sama dengan 4M. M is ampere, current kita measure dalam bentuk ampere. Current ampere, voltage V, power is watt. So kalau awak tengok awak punya bil elektrik tu, dia tulis watt tu, tu power lah tu. And then tapi ada pula kilowatt hours lah apalah, itu nanti awak dah belajar EPO 626, rasa tak ada. Tapi kalau awak tengok online pun adalah cara-cara nak kira bil elektrik tu betul tak dia ikut awak punya power usage tu. Kalau daripada situ awak boleh argue lah dengan TNB kalau dia overcharge awak. Tengok based on awak punya electric consumption tu berapa sen per kilowatt hour dia charge, and then awak boleh kalikan and then tengok betul tak dia charge. Okay, saya dah merepek, kita back to the question. Dan kita tengok C pula. C dia kata masuk adalah 10M, masuk adalah I3, keluar adalah I1. Okay, so masuk 10M, masuk I3, so tambah I3, keluar I1, so negatif I1. And then sum of masuk dan keluar akan jadi kosong. So I1 kita dah tahu tadi 11M, so 10 tambah I3 tolak 11M. Saya biasakan, kalau macam saya dah biasa buat circuit theory, dah tak perlu dah nak tulis M ke volts ke, tapi untuk mula-mula tu biasakanlah so sebab tu saya tulis M ni. Okay, so kalau kita solvekan equation ni 10M tolak 11M, awak akan dapat negatif 1M lah. And then tambah I3 sama dengan kosong. So that means I3 sama dengan 1M. Okay, tadi saya kata C sama dengan D. Betul tak? Padahal yang masuk ni adalah current yang lain. Okay, so tengok saya menipu ke? Saya cakap betul. So kalau kita tengok yang masuk I2, yang keluar 3M, yang keluar I3. So kita boleh kata I2 positif, tolak 3M, tolak I3 sama dengan kosong sebab dia masuk node yang sama. So I2 kita tahu 4M, tolak 3M, tolak I3 sama dengan kosong. So 4 tolak 3, 1M, sama dengan I3 lah. Betul ke? Sama betul, 1M dan 1M. Unless bawah ni ada satu lagi current, kan? Ada satu lagi elemen. Tapi sebab awak kena ingat, even though dia ada satu lagi elemen pun, current yang mengalir, air sungai yang mengalir, dia tak branch out, adalah air yang sama. So regardless ada current ke ada apa ke, dia tak boleh, dia akan maksudnya I3 tu samalah between point C and point D. Tapi kalau ada branch tengah ni, ini tak boleh. D dengan C tak sama. Kalau ada branch tengah-tengah kat sini. Between ni lah. Between C and D ni. Boleh jadi kat situ, boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini. Pulang. Tapi kalau ada branch kat tengah-tengah ni, between C and D ni, then C and D will not be equal to each other. Tapi kalau macam ni, just awak boleh assume sebenarnya benda ni mengalir ke sini je. Ni satu point, ni pun mengalir satu point, ni pun mengalir ke sini. Ni nanti lama-lama awak buat circuit simplification, awak boleh nampak lah macam mana nak tengok benda tu and boleh alihkan point node tu. Okay, ada question so far? Cakap dekat online ni tak boleh tengok muka. Saya tak tahu. Ya. Mana macam I3 tu kita dapat dah tak? Lepas tu kat D tu kena kira juga. Tak perlu. Sebab saya cakap tadi, as long as awak nampak dia sama, macam ni tak ada branch kat tengah-tengah ni. So tak perlulah sebenarnya. Saya kira tu sebab saya nak proofkan dekat awak yang air yang mengalir, teori saya yang kata air sungai mengalir, kalau tak ada branch, adalah air yang sama. So ni lah dia, air 3 ni. Lepas tu saya kira dulu. Okay, boleh Okay, kalau tak ada soalan, kita move forward. Tengok another example ke? Tak ada. Oh, VDR. Okay, voltage divider ni bagi saya senang. Tapi
awak akan confuse dengan ni current divider. Ni salah bukan D ni C. So voltage divider ni dia, tapi as long as awak pegang this one thing, insyaAllah awak boleh nampak lah voltage divider ni dekat mana-mana circuit pun. Kita tengok dulu definition dia. Dia kata voltage divider is berlaku ketika a voltage has to be divided among various resistors connected in series. The voltage is divided by using voltage divider rule, VDR. VDR ni siapa yang come up with, saya pun tak tahu. Tapi applicable almost every single day punya application akan ada pakai VDR punya ni lah. Tapi saya tak nak cerita panjang sebab it's going to be long lah. Saya nak fokuskan pada ni saja. Syllabus saja. Takut nanti kan tak jawab pula kalau saya mengipik benda lain. Okay, so VDR. Dia kata VDR kalau kita nak find out a voltage dalam satu circuit yang mana connected to series. Actually, not so much in series lah sebenarnya. Dia boleh je in parallel. If I'm not mistaken, sekejap saya recall balik. So I'm not sure with the statement here, connected in series. Sebab saya pernah buat voltage divider. Biasa kalau saya buat subjek saya dia voltage divider, ni voltage source kat sini. So find V1, find V2. So I would say this is parallel. Tapi still applicable. Ke saya yang saya salah ingat, saya lupa dah. Tapi tak apa. Kita terima je dulu dalam nota ni, dia kata kita boleh cari voltage yang in series, specific voltage in series. Maknanya kalau specific tu maksudnya awak nak V2 saja. Nak tahu V2 saja. V1 tak nak ambil tahu. Then boleh tanpa tahu value V1 ni dengan value V2 ni, awak boleh solvekan provided awak ada R1, R2 dan juga nilai voltage supply lah. Okay, so kalau tengok sini, using KVL, kita tahu V berlaku dekat sini adalah equals to V1 tambah V2. Sebab apa? Kalau kita susun ni, V ni kalau ikut yang pusing tadi tu, looping tadi tu, negatif V, sebab dia berlawanan positive polarity, so dia buka mazhab baru, V1. Dan V2 pun sama, dia ikut mazhab V1, so dia buka ni sama dengan kosong. So kalau kita susun balik, V1 tambah V2 sama dengan V. So betul lah dia cakap ni. Saya saja nak prove tapi after this hopefully awak nampak aja macam ni, awak tahu KVL sama dengan mana positif mana negatif. Okay, as we move forward. Padam juga ni. Okay, so using VDR, awak nak tahu specific voltage. So let's say awak nak tahu V2. So awak guna V2. Actually saya rasa better saya cerita daripada awal kot. Okay. Ni VDR ke apa ke, dia guna V equals to IR. So kalau kita nak tahu V, kita kena buat I kali R. So V1 sama dengan I, sebab I yang sama mengalir, R1. So kalau kita susun dia punya I tu, kita tahu I kat sini. So I sama dengan V1 bahagi R1. Okay, and then perlu ke saya cerita ni? So, tak perlulah, tak payahlah sebab nanti kan buat awak pening, takut awak buat pening je. Sebab awak bukan nak provekan benda ni. So awak ambil je. Cara senang, kalau awak nak tahu V2, ambil R2, letak atas, bahagi total R1 tambah R2, total resistance yang ada dalam circuit tu, R1 tambah R2. And selalunya kalau pakai VDR ni memang hanya 2 resistors lah. Kalau lebih daripada 2 resistors, saya rasa awak tak boleh pakai VDR. Tapi tak apa, kita tengok lagi contoh. Ya, bear in mind subjek ni subjek baru bagi saya. Even though saya electrical engineering, saya jarang pakai teori-teori ni sebab saya pakai basic je, which is VDR ni lah. So saya tak banyak sangat experience jumpa circuit banyak. Okay, and then bila dah R2 bagi R1 tambah R2, kita kalikan dengan voltage source. Tu saja rumus je. Nak cari V1, letak R1 ke atas, R dia tu, R1. Sebab kita V1, R dia adalah R1. So, masih lagi sama, R1 tambah R2 kali dengan V. V supply, V source. So, mudah je kan? VDR. Okay, dan kita tengok CDR pula. Current divider rule. Current divider rule jarang saya tengok orang pakai, tapi adalah certain case maybe kena pakai.
So current divider rule divided among various resistors connected in parallel. Tadi various resistors connected in series. Okay, tak boleh tengok. The current divided by current divider using this formula. Ini tengok node. So kalau tengok node dapatlah KCL. I sama dengan I1 tambah I2. Nampak Ni mengalir sungai I. Tapi sebab ada dua branch, dia pecahkan jadi dua. Satu mengalir ke bawah, which is I1. Satu mengalir ke kanan, which is I2. So sebab tu, kalau voltage dia, R1 sama dengan R2, V1 sama dengan V2. Tapi kalau current yang mengalir dalam R1, awak kena specifykan dia adalah I1. Current yang mengalir dalam R2 adalah I2. Okay, so kalau tadi V2, awak ambil R2. Sebab ambil R dia bahagikan dengan total R kali dengan supply. Tapi untuk CDR dia terbalik. Awak nak I2, awak ambil R1 letak atas. Bahagikan dengan total R1 dengan R2, kalikan dengan V source. V source pula, I source. I source yang ni lah, yang atas. So kalau current divider rule ni, awak kena tahu I source tu berapa. Which you can get from circuit simplification. So ingat kalau voltage kali voltage, maksudnya R semua tu susunan R kali dengan voltage. Kalau current, susunan R kali dengan I. So I supply. Okay. So kalau nak tahu I2, awak ambil R1. Kalau nak tahu I1, awak ambil R yang bertentang dengan dia, kalikan dengan I total. So dapatlah general rumus yang ini. Okay. I yang awak nak tu, awak kena pakai R yang bertentangan dengan dia, bahagikan dengan R total untuk dua circuit tu, R1, R2, kalikan dengan I source, I total, I supply. Alright. Kalau ada soalan, tanya ya. Okay, yang untuk example ni, kita rehat dulu sebab saya dah power through ni, saya prefer kita bertenang dulu sebab tadi teori panas sikit otak, sebab yang lepas ni pun akan panas juga otak. So kita break 5 minutes, kita sambung, now jam saya 9:43, so kita sambung around 10 AM lah, senang cerita mudah. 10 AM lama sangat 9:55 around 10 lah, senang cerita. Ambil lah take 15 minute breaks. Awak nak rehat-rehat dulu ke apa ke? Minum air ke? Buat air ke? Okay, I'll see you at 10 AM.
Okay, kita start lah. Ke semua not on the in front of the PC yet. Sebab saya terlupa, kita ada kelas 2 jam je. Saya duduk bebel daripada tadi, tak perasan kita dah 1.5 jam pakai. Bolehkah kita start? Boleh saya. Boleh. Alright. Okay, so dia kata determine I1 through I4, tapi dia tak bagi tahu KCL or KVL. So most probably KCL and most probably CDR lah. So macam mana kita nak solvekan ni? Kita boleh buat dua. First thing first, kita kena buat ni, simplification menggunakan parallel circuit. So saya nak share, macam mana saya nak share ni ya? Saya ada calculator. Saya okay, untuk memudahkan kita moving forward after this, always use a calculator, tapi saya tak boleh nak tunjuk at the same time as my iPad. So kita buat macam mana ni? Saya kongsi dengan ni ya. Okay, saya stop presentation ni. Sorry, wait, give me a second. Kita stop presentation. Okay, then tengok saya punya monitor ni lah ya. Dan saya buka saya punya calculator dulu. Give me around 5 minutes. Download program. Notes. Saya buka Gmail ni lah. Program. Casio, alright. Okay, this one. Kenapa ada conteng ni? Alamak, ada conteng dah pula. Saya kena buka note yang lain lah. Note USB drive lecturing. 91 lecture. Latest notes chapter 1. Chapter 1 macam ni. Alright. Okay, let me share my screen. Alright. Okay, where is my calculator? Just this one. Okay, so kita nak solvekan yang, nampak arrow saya tu, dia slow. Apa nama? Parallel resistors dulu untuk dapatkan current yang lalu dekat sebelah kiri, and then kita buat yang sebelah kanan lah. So kita nak dapatkan ni, saya boleh conteng ni, tak boleh. Kita parallelkan dulu. So macam mana nak buat parallel ni menggunakan calculator. Calculator awak most probably lain daripada yang ni, tapi just figure out macam mana nak buat pecahan je lah, should be okay. So the first one, 10 dengan 40 ohm. So kita buat 1/10 plus 1/40, dapatkan equals berapa, and 1 answer. So you got the parallel dia adalah 8 ohm lah. Macam mana saya nak contoh ni, saya pun tak tahu simplifykan circuit ni. Ini adalah PowerPoint. Tak boleh ni, gambar je ni. So 8 ohm lah sini. Saya pun sorry, ini kalau saya boleh buka via PDF should be okay. Sekejap ya, saya print dulu. Faucet. Saya tak ada desktop sekejap.
Saya ada yang dekat online punya tu tapi dah terconteng. So what happen ni saya nak padam sebab saya pakai Kami punya software. So dia terus fix kat situ. Saya pun itu hari sengal apa dah. Saya pun masalah saya. Saya macam ni saya boleh conteng. Alright. Okay, so saya kata 8 ohm kat sini. Bila kita dah calculate tadi, 8 ohm. Simplifykan. So instead of 10 dengan 40 ni, sorry, dia ini pun saya tak boleh conteng sangat ni. Tapi, apalah, tak ada sini. So kita assume I kiri I kiri. Dan sebelah sini I kanan. Alright, so bila kita simplifykan ni, sebelah sini adalah 8 ohm, sebelah sini adalah tak tahu lagi berapa. Saya rasa saya akan pakai iPad balik. Sebab yang ni susah saya nak conteng. Tapi kita kira je dulu. Okay, the next one yang belah kanan ni, I 1/20 tambah 1/30 sama dengan 1/12. 1 bahagikan dengan answer 1 sama dengan 12 lah. So sebelah sini 12 ohm. Okay, saya letak di sini dulu. Okay, dan saya back to my iPad. So hold on a bit. Saya terpaksa patah balik maaf bear with me. Tak apa. Alright. So kita dah tahu calculation tadi, which is 8 ohm dengan 10 ohm belah kiri, 12 ohm belah kiri dan kanan. So ini kita boleh reimagine circuit ni macam ni lah. 20 amp mengalir ke atas. And then sebelah sini adalah 12 ohm. Sebelah sini adalah 8 ohm. Okay. Okay, so kita tahu sebelah sini tak sama dengan sebelah sini. I kiri tak sama dengan I kanan. Tulisan saya ni cantiknya, ya Allah. Okay, so the next step bila kita dah simplifykan ni, kita bolehlah guna CDR. CDR pula. Yalah, current divider, apa nama? Current divider rule, CDR. Sebab dia adalah based on node kan. Node, based on node, kita boleh pakai yang ni lah. So kita nak cari I kanan, kita boleh buat 8 ohm. Sebab bila nak cari yang ni, kita guna yang the next one. Bukan next one apa, the other one punya resistance. So 8 bahagi 8 tambah 12 kalikan dengan I source which is 20 ohm. Selalu saya macam tu. Padahal ruang banyak. I kanan sama dengan 8 ohm tambah 12 kalikan dengan 20 amp which is the I source. So kalau awak buat 8 bahagi 20 kali 20, awak dapat 8 amp lah sebelah kanan. So sebelah kiri ada dua cara, sama ada 20 tolak 8 ataupun nak to be safe, sebab kadang-kadang tak semestinya boleh buat macam tu je direct, ada benda lain. So kita buat samalah CDR lagi. So I kiri sama dengan, sebab kita nak cari yang ni, kita kena guna the other R. So 12 letak atas, 8 tambah 12 kalikan dengan 20. So 12 20 kali 20 padamkan, so 12 M. Apa ni? 12 M. So kalau tadi saya kata 12 tolak 8 kan, 20 tolak 8 dapat 12, samalah. Tapi saya tak prefer buat macam tu lah. Maksudnya memang betul node ni kata
any total yang masuk akan sama dengan total yang keluar. Kita assume ni keluar lah 2 ni. So kalau sini 8, 20 tolak 8 lah. Tapi there is some cases where there's some negligible ataupun awak tersalah buat calculation circuit simplification. So stick to the try and true CDR punya rumus. So mana yang awak nak, awak gunakan the next resistor bahagikan dengan total resistor kalikan dengan voltage supply. Okey, tapi ini baru I kanan dengan I kiri. Kita nak I3, I4, I2, I1. So macam mana nak buat? Okay, so kita pecahkan balik. Kita tahu sini adalah belah kanan 12, belah kiri 12 amp. Sebelah kanan 8 amp. So, gunalah jelas CDR balik. Nak tahu I3 sama dengan gunakan the next resistance 10 ohm bahagikan dengan 10 tambah 40 kalikan dengan 12 amp, which is tadi 20 amp adalah voltage supply untuk semua circuit. Tapi untuk this specific site, dia punya current yang masuk adalah 12 amp. So dia punya current supply dia dah berubah menjadi 12 amp. So 10 bahagi 50 kalikan dengan 12. 12 bagi 5 2. Saya suka macam tu. Kang salah kira kan, awak pula ikut saya. 12 bagi 5 ya. Which is 2.4. 2.4 amp. Okay, ini I3. Yang lain-lain tu fahamlah, ulang benda yang sama je lah. 10 amp. I4 40 bagi 10 tambah 40 kali 12 amp. I1 30 bahagi 20 tambah 30 kali 8 amp. I2 sama dengan accordingly lah. So untuk I1 sampai I1, I2, I4 tolong bagi jawapan kat saya. So that's, kalau saya seorang je buat nanti kan takut awak semua tidur pula. Okay, bagi jawapan dekat saya untuk I3, I1, I2 dan I4. Saya tunggu Betul tak kiraan awak? Somebody? Somebody call 911. Ini tak ada makan bonus lah, ni sebab saya dah bagi dah all the solution cara nak kira. So just nak bagi jawapan, just nak confirm awak jawab je. Just participation marks lah. Anybody can share with me I1 berapa, I2 berapa, I4 berapa? Kalau tak nak cakap, chat pun boleh, tulis kat chat tu. Ke semua tak ada calculator ni? Semua kira pakai kertas ni? Tengah kira saya. Alright. Fatihah kata I1 3.2 M. Okay. Anybody can confirm that? Tengok dah ada orang berlawanan dah. I1 ada kata 3.2, ada kata 4.8. Mana satu? Jawapan dia I1. Nampak sangat ada yang tersalah ni. I1 3.2. Ingat CDR dia bukan pakai resistor dia pakai resistor di other side.
awak yang kira 4.8 tu, awak menggunakan resistor dia. Faham apa saya cakap? So awak bukan ambil 30 ohm sebagai yang letak atas. 20 ohm tu awak letak atas. Sebab 20 ohm tu dekat I2. So, so Irfan Khalmaiza, Muhammad Ashraf, dua ni betul Yang lain tu salah. So, okay, bukan maksud saya kalau salah tu awak malu ke apa, tak. Salah tu maksudnya, you have to take note lah. Kita belajar dari kesilapan. So, moving forward, kalau awak cari I1, awak kena gunakan resistor dekat I2. Kalau awak gunakan, nak cari I2, awak gunakan I1 punya perintang resistor. So, I1 awak kena letak 20 ohm kat atas, bahagikan 20 tambah 30, kalikan dengan 8 amp. Ingat CDR, dia kata, kita nak cari I1, saya padam dulu ini, serabut. Nak cari I1, kita pakai R2 letak atas. Nak cari I2, kita pakai R1 letak atas. Yang lawan dia tu. So, kalau yang salah sama tak tu apa VDR untuk yang... sama tu VDR. Ni V1, kita nak cari V1. Saya padam balik. Nak cari V1, kita letak R1 kat atas. Nampak? Kalau CDR, nak cari I1, saya ulang balik kita ulang so that takut ada yang tengah melalak mamai. I1, nak cari I1, kita letak R2 dekat atas, bukan R1. So nampak terbalik VDR dengan CDR, itu beza dia. So hopefully you learn from that mistake. Salah sekarang tak apa, jangan salah time exam. Okay, so I4 tu saya assume semua orang dah boleh kira lah sebab saya dah kira I3 tu. So I4 adalah 40 bagi 10 tambah 40 kalikan dengan 12 amp. Berapa? Saya tak nak kira. Up to you lah, nanti awak kira nanti. Okay, moving forward, kita ada apa ni? Sekarang adalah 10, 16, 15 minit lagi. Okay, itu laju sikit. Tutorial, sebab saya plan minggu ni habiskan chapter 1. So, tutorial ni hari ni lah. But next class will be our chapter 2 punya discussion. Kita buat yang mana? Okay. Untuk tutorial, macam biasa saya cakap, yang senang saya buat, yang susah semua awak buat. Okay, so saya akan minta awak submit tutorial C, D, and sampai ke habis lah. So kita buat A dengan B dulu. Kalau sempatlah A, B kalau tak kita buat A je. Yang paling senang. Okay, determine the following value. Dia minta I2, dia minta VR1, dia minta I1. 3 benda ni dia minta. Okay, so macam nak buat. Again, first and foremost, simplifykan circuit ni. And then circuit ni, and then circuit ni. So kita buat parallel, series, and then parallel balik. Okay, tapi apa, kena tengok dulu apa benda yang dia nak ada tak perlukan tu. Yes, dia perlukan I total. Kita simplifykan circuit tu sebab kita nak tahu I kat sini ni. Kita namakan dia I total. So, bila tahu I total, kita boleh tahu I2 sebab dah ada resistor value dah kat sini. Kat sini dengan kat sini. And I1 pun kita boleh tahu sebab kita dah ada I total menggunakan CDR yang kita belajar tadi. Okay. So, macam mana nak simplifykan circuit ni? Kita buat parallel yang ni dulu. 5 ohm dan 5 ohm. So, 5 ohm, kita buat 1/5 tambah, ingat parallel punya rumus, tadi saya lupa nak go back balik. Parallel this one. 1/, tambah 1/, and then kena 1/, kan balik untuk dapatkan the actual value R yang tu. So, kalau tengok balik soalan ni, ini. So, kena buat 1/5 tambah 1/5 sama dengan 1/R, kita taruhlah kanan RK. So, 1/5, 1/5. 1/5 plus 1/5 equals to 2/5 over dengan R kanan
So R kanan sama dengan 1 over 2 over 5 sebab kita pindahkan. So 1 over answer. And untuk mudahkan cerita, terus tukarkan kepada titik perpuluhan. So 2.5 ohm. Okay. So kita boleh imagine circuit ni jadi macam ni. Positif negatif 10 volt. Sorry saya nak ingatkan, make sure after this kalau buat simplification circuit, always tulis dia punya unit tu. Takut nanti kan terconfuse. Awak letak nombor je, padahal voltage dengan ohm. Waktu tu awak tambahkan ikut sedap suka hati awak. Memang silap lah awak punya jawapan. Okay. So 100 ohm. Ini kita tengok resistor je dulu. Jangan tengok pening-pening. Tengok dia punya I ke apa ke yang pening. Tengok resistor dan apa. Resistor, simplifykan resistor je dulu. 2.5 ohm. Okay, so kita nampak circuit macam ni. So ini kita boleh tambah terus sebab dia in series. So awak boleh imagine circuit tu jadi macam ni. 10 volt. 100 ohm. And then 100 campur 25 ohm. 102.5 ohm lah. Okay. So ini parallel pula. So kita parallel. Sir, 10 ohm sir. 10 ohm. Oh ya, 10 ohm. Oh sorry. Bagus. Cerah mata awak. Maksud saya punya mata ni dah tua sangat ke? Saya pun tak tahu. Okey, terima kasih siapa tadi? Saya tak nampak nama awak tapi 10 ohm lah, betul lah awak cakap tu. Okey, 10 ohm, 10 campur 12, campur 2, 12.5 ohm lah. Okey, betul Okey, so campur 2 ni, apa saya kira ni? Simplifykan ni, kita boleh imagine circuit dia jadi 10 volt. And then jadi macam ni lah. Okay, so kita buat 1 over 10 tambah 1 over 12.5 ohm. 12.5. And then nak dapatkan the actual circuit 1 over answer. So 50.9, 50 bagi 9, convertkan jadi titik perpuluhan, akan jadi 5.555556. So kita ambil 3 titik perpuluhan lah, 5.556 ohm. Actually 2 titik perpuluhan lah. Saya suka buat benda merepek tu. Maafkan saya ya. Okay, 5.56 ohm. So, dah tahu voltage, dah tahu resistor, kita boleh tahulah IT. IT ke saya namakan tadi? Saya dah padam, lupa dah. IT lah, kita assume IT. So, gunalah V equals to IR. Yang mana I sama dengan V over R. Dan kita tahu V adalah 10 volt, R adalah 5.56 ohm. So, kita akan dapat 10 bagi 5.56. Okay, 10 bagi 5.56 tukarkan kepada titik perpuluhan 1.7985611151. Double check kalau saya salah, tapi kalau ikut ni saya yakinlah betul. So kita bolehlah assume 1 sebab nak buat titik perpuluhan kan, taruhlah 1.8 ohm. Kita bundakan ke satu titik perpuluhan saja sebab ni nak buat apa pening kepala. So I sama dengan 1.8 ohm. So kita boleh imagine I dekat sini, I total sama dengan 1.8 ohm lah, amp. Okay, so yang lain ni boleh padam dulu untuk moving forward. Sebab saya perlukan, actually saya boleh je buat kertas lain. Saya kena belajar lagi lah ODL ni. Sebab saya tak biasa pula. Patutnya nak conteng ni buat kertas lain lah. Okay, tapi tak apa. Okay, guna CDR. CDR kata macam tadi, kita nak cari I2, I1 dulu lah. Kita kena guna resistor yang belah sini. Sebab Allah, saya dah padam semua. Okay. Saya back balik. Saya padam semua buat apa? Okay. Alright. Mana sebelah sini? Okay, yang ini saya boleh padam.
Ni pun saya boleh padam. Okay. So saya dorong nak conteng. Okay, back to balik pada yang saya cakap tadi. Kita dah tahu IT, nak cari, kalau ikut CDR, kita kata I1 sama dengan I yang sebelah sini, R sebelah sini, which is 12.5 ni, this one. 12.5 ohm, bahagi total R, which is 10 campur 12.5, betul ke? Dia in series kan? Parallel, betul lah. Saya doubt myself pula. Total R dalam circuit tu, which is 10 campur 12.5, kalikan dengan I total, which is 1.8 M. So, I1 sama dengan, gunakanlah kalkulator. Bahagi 12.5 campur 10 kali 1.8. 0.8. 1. 22.5. Ya, saya double check balik. Saya salah tekan ke apa ni? 12.5 bagi 22.5. 59 kali 1.8. 1. Jawapannya 1 amp. Okay, I1 1 amp. I2 sama dengan yang bukan dia, which is 10 ohm bagi 10 tambah 12, total jumlah dua-dua resistor yang dalam parallel tu kali dengan 1.8 amp. So you should get 10 bagi 22.5 kali 1.8. 4/5 ataupun 0.8 amp. Sama apa dia sebut ni. Okay, nampak tak yang tadi saya cakap? 1.8 tolak 1 dapatlah 0.8 amp. So awak boleh juga buat pecahan macam tu. Maksudnya dah tahu sebelah sini I1 ni 1 amp, and awak tahu total dia adalah yang disupply adalah 1.8. So 1.8 tolak 1, itulah dia I2. Boleh juga kan? Tapi saya tak advise awak buat macam tu. Sebab apa? There will be in cases in actual life yang mana benda tu akan boleh menyebabkan awak short circuit ataupun blow awak punya control element, awak punya elemen dalam branch tu. So jangan simply tambah tolak je. Untuk teori macam ni bolehlah saya buat assumption, okay, kalau saya nak tahu jawapan saya betul ke tak, saya tolakkan 1.8 tolak 1, dapat tak 0.8, betul. 1.8 tolak 0.8 dapat tak 1, betul. So jawapan saya betul. Ni time test atau final nantilah. Tapi kalau nak buat real time circuit, jangan sekali-kali main tolak-tolak macam tu. Okay, so dah dapat I1, dah dapat I2, kita dah jawab soalan. Sekarang dia nak cari VR1. So nak cari VR1, kita boleh guna voltage divider. Macam mana nak guna voltage divider? Kejap saya tengok. Okay, dan kita kena pecahkanlah balik. So instead of 12.5, kita boleh assume, malah saya dah padam yang tadi dia. Okay, tak apa. Kita padamlah yang bawah ni. Kita padam. Yang ini pun kita padam. Kita kena buka balik circuit yang ini. Pecahkan balik dia punya resistance tu. Apa pula? Kita dah tahu I2. Kalikan je lah. Ya Allah, saya ni bijaknya. Hai. Okay, tak perlu pecahkan. Kita dah tahu I2 ni. Padam. Kita dah tahu I2. V kan equals to IR. Kita dah tahu ohm. Kejadah saya nak pergi pecahkan lagi. So, buatlah VR1 sama dengan I2, which is 0.8 ohm, M, kalikan dengan R dia 10 ohm. So, awak dapat 10 kali 0.8, dapatlah 8 volt kali 10. Dapatlah 8 volt. Settle soalan A. Sir. Jadi kalau cari VR1 memang kena bertentangan juga cari ambil yang I2. Tak, ni pakai V equals to IR sebab kita dah tahu I2, current yang lalu dalam ni, buat apa awak nak pakai I1. VR1 kan kat sini.
voltage drop yang berlaku dekat 10 ohm ni. So current yang air yang mengalir dalam 10 ohm adalah I2, kalikan je lah V equals to IR. Tak perlu nak tak perlu nak tengok. Itu yang tengok terbalik-terbalik tu VDL dengan CDL sahaja. Kalau awak buat KVL ke KCL ke, tengok apa yang tu je lah, tak payah nak tengok terbalik-terbalik tu. CDR je yang terbalik-terbalik tu. Okay. Ada soalan lain? Benda-benda macam ni elok awak hash out kan sekarang, sebab benda ni boleh jadi confused kalau awak tak pegang basic ni, susah awak nak move on tu yang circuit yang macam B ni. Pening tu kalau awak tak faham CDR. Kita ada dah 10.30, saya selamat daripada menjawab B. Senang jadi lecturer ni kalau awak nak tahu. Yang tak tahu, awak buat, suruhlah student yang buat. Kita goyang kaki je. Okay, saya bagi hint. Saya bagi hint lah B, C dengan D ni. B, C, D dengan E ni kena buat sendiri. Ni kena buat. Buat. Alright. So saya bagi hint yang agak pening sikit lah, macam pening. Tengok note. Ini. Dia connected macam mana. So awak buatlah dia punya note rupa dia yang ikut awak faham. So awak boleh imagine, saya contoh dia macam ni lah. Ini dia sambung ke V. Pening sikit lah ini. V 5 ohm. Okay, senang je. 1 ohm. 5 kenapa pula 5 ohm. Sorry, saya padam ini. 5 ohm. And then 5 ohm ini pergi sini. Nampak circuit dia. 10 volt. Ini adalah 2 ohm. Ini adalah ini ke sini 1 ohm. Ini adalah 5 ohm. Ini 5 ohm punya kaki, 3 ohm. And then dia patah balik ke 2 ohm. Nampak? And then awak buat lah, ni series. Ini semua series. And then awak buat parallel, awak dapatlah IT kat sini. Dapat IT kat sini. Dapatlah IT kat sini. Dan awak bolehlah buat I1. Gunakan total resistor yang belah sini ni. I1 dekat sini. And then tambahkan dengan ni, kalikan dengan I total. Nampak? I1 sama dengan 5 campur 3 campur 1. 9 bahagi 9 campur 2 kali I total. Ni double check balik Saya roughly je ni sebab saya tak buat lagi soalan ni. Saya bagi roughly. So check saya punya simplification ni betul tak. Macam mana saya kata simplification ni macam ni? Okay, sekejap. Tengok note ni. 2 ohm kaki 2 ohm yang ni. Saya padam lah. Macam mana saya boleh pening-pening tu jadi macam tu. Okay, ni 10 volt. Ni 2 ohm. Okay, ni yang pasti. 2 ohm. Then awak tengok note yang ni, dia connected tu 1 ohm punya ni. Okay, so awak buat note 1 ohm. And then 1 ohm punya kaki ni, dia jumpa 5 ohm. Okay, then dia jumpa 5 ohm. And then kaki yang ini pula, dia berjumpa pula dengan 3 ohm. 5 ohm tadi tu. So, dapat 3 ohm. So, 3 ohm ni, dia jumpa pula 2 ohm. So, 3 ohm jumpa 2 ohm. Betul lah. Okay. Ni hint. Dan kita tengok yang ni pula. C. Kalau awak ingat nota saya share discussion kita lecture. Sekejap ya. Nak buka ni susah betul. Ni. Resistor parallel with short circuit can be ignored. Sebab apa? Current air mengalir, dia suka jalan yang senang. Sama macam manusia, awak tak nak berjalan pergi kedai yang 10 meter jauh daripada awak, compared to kedai yang 2 meter dekat dengan awak. Awak akan sentiasa pergi kedai yang dekat dengan awak. Samalah kes macam ni. Yang ni dia tak lalu. Dia lalu yang ni. So, back to balik soalan tadi. Ni. Awak tak nak pergi kedai yang jauh dia 50 meter daripada awak, compared to since awak ada kedai yang 2 meter daripada awak.
So, dia ni memang awak boleh abaikan terus. So, V1, VR1 sama dengan kosong. Sebab current tak lalu, tak ada voltage lah. Dan yang lain tu awak buatlah simplification. Ini awak sumkan, awak boleh buat imagine circuit tu jadi macam ni lah. So, bila awak tambahkan sebab series, 24 campur 15, 39 ohm. And then awak buat parallel, and then awak buat series balik. Okay? Senang je kan? So, bersyukurlah every time awak dapat soalan short circuit. Senang cerita kerja dia. Ingat ni baru chapter 1 ni. Jangan kelang kabut, jangan takut-takut sangat Chapter 1, chapter 2 lagi susah Okay, yang ni pun sama. Awak nampak, tengok je node ni. Dia bersambung dengan ni. So, parallel lah. Dua node berkongsi elemen yang sama. Awak parallelkan lah dua ni. And then, ni satu node saja yang berkongsi dengan elemen ni. So, series. And then, yang ini, bila awak dah simplifikan circuit ni, awak akan nampak ini berkongsi dengan ini. Sama. So, parallelkan balik. And then, ini pula berkongsi satu node saja. So, serieskan balik. And then, ni pula berkongsi pula node semua ni tadi tu. Dengan yang ni, dua ni, parallelkan balik. And then awak dapat IT kalau perlukan IT, which memang perlu pun sebab awak nak kira I1 kat sini. So awak kena cari ini yang resistor yang parallel awak buat parallel pening tu tak atas, bahagikan dengan total dengan yang ini, kalikan dengan IT. And then buatlah I2 semua, pecah-pecahkan balik. So circuit theory ni, benda ni kita orang kat electrical engineering kita orang panggil benda ni circuit theory, subject circuit theory. Memang makan kertas banyak lah, nak conteng, draw balik, tak boleh lari. Canggih mana pun iPad awak, canggih mana pun awak punya komputer, awak akan sentiasa menggunakan kertas fizikal dan pen untuk simplifikan circuit tu so that awak tak keliru. Benda ni memang awak kena buat step by step baru awak nampak clear awal-awal lah. Nanti bila dah lama tu, orang tengok pun, okay dah tahu pakai calculator, tengok soalan, okay dapat jawapan. Saya saja guide awak ikut cara basic, cara saya belajar dulu Okay, ada hint lagi yang diperlukan. Ini tak ada rasanya. Kalau dah boleh buat A, B sampai D tadi tu, R total sama je ni, tak ada isu apa. Ini pun sepatutnya sama tapi akan bagi challenges kat awak. So saya prefer awak crack your own brain sikit. So saya tak nak bagi hint. G ni senang. G ni senang, so tak perlulah. Ni susah sikit tapi ni saya bagi hint lah. Especially untuk awak yang tak biasa. Parallel series. Lepas tu ni parallel, ni series. Lepas tu parallelkan pula, tu serieskan pula. Lepas tu parallelkan pula. Sebab ada record video ni, so saya cakap je lah, malas saya nak tulis. Ingat parallel, series, parallelkan so dua-dua ni, serieskan semua ni, and then at the end, parallelkan. Nanti revisit baliklah video tu. Saya lupa nak up yang, saya dah up Okay, sorry. Alright, so last tu je. Okay, so semua ni saya bagi awak masa seminggu. So submit time class next week. Hari ni next week. Time tutorial punya kelas lah. So no pressure, take your time. Sehari buat satu soalan pun you should be able to solve it. But bagi saya sementara tengah pegang ilmu tu, habiskan dia siap so that benda tu melekat pakai gam gajah dekat otak awak. Alright, so 10:30, any soalan? Yang ini saya akan letak, sekejap, saya akan tutup dulu ini. Ya. Give me a second, stop sharing. Okay, so saya share saya punya screen. Okay, kalau ada soalan tanya. So submission ni saya akan upkan dekat awak punya classroom ni. Akan ada announcement macam ni lah, posted a new assignment, submission of tutorial. Tutorial specifically setiap satu soalan tak ada markah, betul. Tapi itu akan saya gunakan
add awak punya course outline ni. Kalau awak tengok, apa nama ni? Ni. Oh, tak ada assessment ni. Oh, okay, dah lain. Okay, sorry. So saya was expecting ada assignment dengan ni, tapi tak ada. Tapi apa yang saya akan gunakan is behind the door lah ni. Kita under table punya markah saya bagi. Kalau kata test 1, test 2 awak tak memberangsangkan, tutorial assignment ni lah yang akan saya manipulate untuk upkan markah awak. Sama ada kalau perlu pass, saya akan passkan lah. Tutup mata 20 per 3, tiba-tiba assignment awak 20% pula kan. Tu up to saya lah, discretion saya lah. So jaga bab assignment ni. Saya tak tahu mechanical punya student macam mana, awak ni macam mana, tapi electrical engineering ni dia suka ambil mudah. Biasalah, macam current, ada resistance, dia akan ambil jalan yang short circuit. So itu saya tak suka lah, saya agak ni lemau sikit bab tu. So saya memang highlight ni awal-awal. Kalau awak fikir tak nak hantar assignment, tak nak hantar tutorial, saya nak bagi tahu awak, saya gunakan markah assignment dan tutorial tu atas discretion saya untuk sama ada naikkan markah awak ataupun turunkan markah awak kalau awak tak hantar assignment dan tutorial. Okay? And trust me, it's going to be worth it kalau awak submit awak punya tutorial assignment. Okay, any kind of questions before kita wrap up? Dah 10:40 lah, takut awak ada kelas lain pula. Tak ada saya. Alright, tak ada Okay, kalau tak ada, thank you for your time. Have a great day. Have a nice day. And saya jumpa awak on the next class. Selasa ke? Selasa petang. Rabu petang. Selasa petang. Selasa petang. Selasa petang, sir. Alright. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.